Okay, untuk impuls dan daya impuls lah. Okay, kalau ada masalah tolong tanya Toy soalan Toy. Okay. Untuk tajuk ni kita akan mendefinisikan daya impuls. Dan awak akan beri contoh-contoh situasi melibatkan daya impuls, menerangkan kesan, menambahkan atau mengurangkan masa impak. Okey. Ini dalam kemalangan, daya yang bertindak boleh menyebabkan kerosakan teruk dan kecederaan yang parah. Daya kuat yang bertindak dalam selama masa yang singkat ini kita kenali sebagai daya impuls. Pada pelajaran kemarin, cikgu ajar awak tentang daya. Okey, daya formula asasnya F sama dengan MA. Okey, bila kita tengok A ni, kita kembangkan dengan memasukkan formula A yang sebenar iaitu V tolak U bagi T. Kita akan dapat satu lagi formula baru iaitu MV tolak MU bagi T. So MV tolak MU bagi T ni ialah daya impuls. Yang ni ialah daya yang biasa lah. Okay. So yang ni adalah daya impuls. So apa dia daya impuls? Daya impuls ialah perubahan momentum bahagi masa. MV tolak MU tu adalah perubahan momentum. Okay. So dia adalah perubahan momentum bahagi dengan daya ataupun kita boleh sebutkan daya impuls ialah kadar perubahan momentum. Apa dia kadar? Kadar tu apabila satu kuantiti fizik terbitan tadi iaitu perubahan momentum kita bahagi dengan masa. Kenapa cikgu bagi dengan daya ni? Salah. Bagi dengan masa kat sini. Muslim tolong. Okay, so bila kita ambil perubahan momentum bagi dengan masa, kita katakan kadar perubahan momentum. Jadi kadar perubahan momentum ni adalah daya impuls. Dia berlaku dalam selang masa yang pendek lah. Kalau daya, kita sebut dia dalam pecutan. Mungkin pecutan tu tak tahu masa lama mana kan. So yang ni dalam satu masa yang pendek iaitu T. Dalam masa berapa saat tadi tak tahu. Jika berlaku pelanggaran ke apakah, pelanggaran yang berlaku tu akan menghasilkan satu daya. Daya hentaman dalam masa yang singkat tadi tu kita kenali dia sebagai daya impuls. Okay, aktiviti pertama. Ini adalah formula F sama MA. Macam mana boleh keluarkan balik formula tersebut untuk hasilkan daya impuls. Maka kita gunakan formula tadi gantikan dengan V tolak U bagi T. Awak akan dapat F adalah kadar perubahan momentum. Jadi jika ditanya apakah maksud daya impuls adalah kadar perubahan momentum ataupun daya yang bertindak dalam masa yang singkat sewaktu pelanggaran atau letupan. Cikgu suka awak guna formula atas ni. Sebab formula atas ni boleh ambil direct daripada kita punya formula iaitu perubahan momentum bahagi dengan masa. Okey, soalan nombor 3. Daripada persamaan yang diterbitkan dalam soalan 1, terbitkan persamaan untuk perubahan momentum. Yang sama tadi lah. Okey. Perubahan momentum ni adalah daya tau. Jadi formula dia sama lah macam dengan daya kita yang kita belajar hari tu. F sama dengan MA, dia punya unit dia nanti akan jadi kg, ms -2. Atau nama special dia adalah Newton. So sama juga dengan daya impuls. Daya impuls formula dia kan F sama dengan MV tolak MU bagi T. So MV tolak MU bagi T tu kg ms -1 bahagi dengan S. So dia akan dapat unit yang sama iaitu kg ms -2 atau nama special dia adalah Newton. Jadi perubahan momentum MV, kalau perubahan momentum saja MV tolak MU bagi MV tolak MU, yang tu adalah perubahan momentum. Okay. Jadi kalau kita bawa T main sebelah, formula tadi tu FT sama dengan MV tolak MU. Jadi yang ni saja ni kita bagi dia perubahan momentum. Okay. Sebab apa? Momentum akhir tolak momentum awal. Jadi perubahan momentum ni kita boleh samakan dia dengan nilai bagi daya darab dengan masa dia berlanggar tadi. Jadi FT ni kita panggil dia impuls. Jadi impuls adalah perubahan momentum. FT nama lain dia adalah impuls, MV tolak MU tu adalah perubahan momentum. Jadi apakah maksud impuls? Impuls adalah perubahan momentum. Macam tu. Okay, sekali lagi nah, kalau daya impuls adalah kadar perubahan momentum.
Kalau impuls tu kita hanya ambil FT saja ataupun MV tolak MU, salah satu. Yang ni pun kita anggap dia impuls, hak ni pun impuls. Okay, tapi kalau T ni duduk bawah, nama dia kadar perubahan momentum ataupun daya impuls. Itu dia. Bola golf berlanggang dengan bola dan kayu golf dengan bola golf. So pelanggaran tu adalah impuls. Okay, gambar mana dia berlanggang tadi. Ni slow motion punya main golf tak ada orang buat pelan-pelan macam tu, macam mana nak bergerak kalau pelan sangat. Secara daya tinggi dia mesti laju sikit, tak tercabut tanah dengan rumput tu. Okay. Pada pelajaran lepas, mula-mula masa kita belajar inersia itu, kita belajar hukum Newton pertama, iaitu sesuatu objek tu nak kekal dalam keadaan asal dia. Okay, kalau dia dalam keadaan pegun, dia nak kekal pegun. Kalau dia bergerak, dia nak terus bergerak. Kecuali ada daya luar bertindak. Itu hukum Newton yang pertama. Kemudian kemarin kita belajar gerakan Newton kedua, iaitu kadar perubahan momentum adalah berkaitan langsung dengan daya yang bertindak. Dan hari ini kita akan tengok untuk hukum gerakan Newton ketiga. Apa dia hukum gerakan Newton ketiga? Nah, sebelum cikgu bagi dia punya maksud, cuba kita perhatikan setiap gambar ni. Gambar yang pertama ialah orang naik atas jeti lah daripada sampan. Mula-mula dia dengan sampan duduk elok-elok, tiba-tiba bila dia naik atas jeti, kaki dia automatik akan menolak sampan ke belakang. Jadi tindak balas ke depan adalah sama dengan tindak balas ke belakang. Ini orang yang tolak dinding. Dia tolak dinding tak bergerak tapi badan dia akan bergerak ke belakang. Banyak mana dia tolak dinding, banyak itulah badan dia akan ke belakang. So tindak balas ke belakang adalah sama dengan tindak balas ke depan. Okay, macam yang ni pula. Kalau dia tumbuk orang, so badan dia akan sedikit ke belakang lah. Yang ni kalau dia tolak bola, bola akan bergerak ke depan dan badan dia akan ke belakang. Okay, so ada dua tindak balas sekiranya kita lakukan pergerakan. Okay, untuk setiap daya tindakan, terdapat satu daya tindak balas yang sama magnitude tetapi bertentangan arah. Maksudnya bagi setiap tindak balas yang kita buat, akan ada satu tindak balas yang satu lagi, nilai yang sama tapi arah dia bertentangan. Contoh lain, kalau awak menembak lah, kita pegang pistol tu elok-elok, bila kita tembak peluru ke depan, nanti pistol akan tersentak ke belakang. Muslim, tolong ambil Muslim. Okay, untuk menambahkan nilai impuls melalui tindakan ikut lajak. Yang ni dalam bahasa Inggeris kita panggil dia follow through. Orang yang main bola dia tahu lah ni, main bola ke, main golf ke, okay. Bila sepak, dia tak tahu angkat kaki dia pisahkan dengan bola, dia ikut sekali dengan bola tu. Itu kita panggil dia ikut lajak. Okay, kita panggil ikut lajak. Okay, ikut lajak ni akan meningkatkan impuls. Impuls sebab kita tengok tadi formula impuls, FT sama dengan MV tolak MU. Okay, untuk meningkatkan impuls, kita kena tingkatkan daya, maknanya kaki yang kita tendang tu kena daya dia kuat dan masa antara kaki dengan bola melekat tu, yang ikut lajak tu dia kena panjang. So bila impuls dia tinggi, dia akan menghasilkan satu perubahan momentum yang besar lah, iaitu
momentum akhir tolak momentum awal dia akan hasilkan perubahan yang besar. So perubahan momentum yang besar ni akan bantu untuk bola tadi bergerak dengan lebih jauh. Sepakan kuat yang diikuti tindakan ikut lajak akan menghasilkan impas yang besar. Dengan itu, bola mengalami perubahan momentum yang besar dan ia akan bergerak dengan laju tinggi. Kita tahu kalau dia laju tinggi, mestilah dia akan bergerak lebih jauh. Okey, nombor 6, nyatakan dua kuantiti fizik yang boleh menghasilkan perubahan momentum atau impas yang lebih besar. Tadi kita tengok formula impas FT lah. FT, so dua benda ni lah. Satu daya, satu lagi ialah masa. Masa ni kita spesifikkan sikit. Masa apa? Masa sentuhan. Sentuhan. Okey. Nombor 7, terangkan mengapa seorang pemain bola sepak melemparkan bola dengan cara yang ditunjukkan. Dia lempak, lepas tu badan dia sekali ke depan macam tu lah. Bukan dia lempak. Badan dia statik tu kan, sekali dengan badan dia kat depan. Sepanjang dia memegang bola dengan daya yang besar tadi tu, masa dia panjang kan, kita kata masa lama, masa panjang, FT dia besar lah. Sebab masa dia panjang, daya yang digunakan kat tangan dia pun besar. So daya besar, masa panjang, apa yang terhasil adalah impas besar akan menghasilkan perubahan momentum yang lebih besar. Kalau FT tertinggi, nanti MV tolak MU pun akan jadi besar juga lah. Maknanya hal laju akhir bagi bola ni nanti akan jadi tinggi. Jadi bola akan bergerak dengan laju yang tinggi dan ia akan pergi lebih jauh. Okey, ni orang main bola ni. Okey, seorang budak lelaki sedang bermain papan longsor, kaki kanannya menolak lantai konkrit dengan satu daya tolakan yang kuat. Kalau dia nak pergi ke depan dengan laju, kaki kanan yang duduk kat konkrit pun kena tolak dengan kuat. Ini yang kita katakan hukum Newton ketiga, iaitu daya ke depan, tindak balas ke depan dengan tindak balas ke belakang tu adalah sama. So kenapa dia buat macam tu? Sebab bila masa yang dikenakan untuk menolak tu panjang, maka daya impas yang terhasil pun besar, menyebabkan perubahan momentum akhir dia pun lebih besar. Tiba-tiba bahasa Inggeris. Jadi papan longsor ini akan bergerak ke depan dengan hal laju yang tinggi. Okey, nyatakan hubungan antara daya impas dengan masa tindak balas apabila perubahan momentum malar. Okey, soalan dia macam ni lah maksud dia. FT sama dengan MV tolak MU. Yang ni malar. So apa hubungan antara F dengan T? Dia pun duduk serumah kan? So F dengan T berkadar sungsang lah. Okay, jadi bila masa panjang, daya impasnya adalah kecil. Yang ni kalau berkaitan dengan daya impas pula kena tengok formula ni. F sama dengan MV tolak MU bagi T. Okay, bila masa tu panjang, kita nak tengok F dengan T ni, hubungan dia lah. Hubungan F dengan T ni berkadar sungsang. Jadi bila masa panjang, masa pelanggaran panjang, daya impas akan jadi kecil. Kita nak break, kita ambil masa yang panjang, so kesan dia orang dalam kereta tu tak ada lah tersentak dengan kuat lah sebab daya impas yang terhasil kecil. Tapi kalau katakan kita break kereta dalam masa yang sangat pendek, ambil break mengejut lah, masa dia pendek, maka daya impas yang terhasil akan jadi besar sebab T dengan F berkadar sungsang. Okey, nombor 9. Pukul meja perlahan-lahan dengan tangan anda. Adakah daya impas pada tangan anda besar atau kecil? Tepuk meja pelan-pelan. Jangan tepuk kuat. Jadi apa yang berlaku adalah daya impas yang terhasil kecil. Tangan kita tak sakit. Sebab bila kita tepuk pelan-pelan, maksudnya T kita tu besar. Bila T kita besar, kita tahu yang F dengan T kan berkadar sungsang.
maka tangan kita tak sakit. Jadi tangan kita yang tak sakit tu maknanya daya impuls dia kecil. Okay. Pukul meja dengan kuat. Dengan kuat tu maksudnya kita pukul laju lah. Okay, kita laju, T kita pendek, lepas tu dah kita pukul laju maksudnya F kita pun bertambah. Jadi apa yang berlaku, huraikan berlaku pada tangan dari segi daya impuls, tangan kita akan rasa sakit sebab daya impuls yang besar akan terhasil. Pukul meja dengan cepat, huraikan apa yang berlaku pada daya impuls. Yang ni kalau cepat maksudnya T dia kecil. Kalau T dia kecil, F dia besar. Same case lah, yang atas tadi tu F dia besar. Daya impuls besar. Yang ni rasa sakit kerana masa sentuhan tangan dengan meja pendek, jadi daya impuls yang terhasil juga besar. Dia kalau lah awak suka-suka tepuk meja, tak mau bagi tangan sakit nak buat macam mana? Kita boleh tengok dua faktor ni. Faktor daya kita tak boleh ubah tapi kita boleh ubah faktor masa lah. Macam mana kita nak hasilkan masa yang panjang? Supaya tangan kita boleh berlanggar dengan meja, ambil masa yang panjang. Jadi awak boleh pakai sarung tangan yang tebal. Sarung tangan tebal ni maksudnya span dia tebal ke ataupun kain dia jenis lembut ke. Sebab bila kita pakai sarung tangan yang tebal ataupun yang kain lembut ni, nanti masa pelanggaran akan jadi panjang. Bila masa pelanggaran panjang, daya impuls kecil, maknanya nanti tangan kita tak sakit lah. Okay, aktiviti seterusnya, kita nak tengok situasi iaitu peserta acara lompat tinggi. Okay, dia lompat dan dia akan jatuh. Dia tak jatuh atas tanah lah. Kita akan lapik dengan tilam tebal. Kenapa lapik dengan tilam tebal? Semasa jatuh daripada tanah, bila jatuh ni ada berat lah. Berat adalah kumpulan daya. Semakin tinggi dia jatuh, nanti dia akan jatuh dengan momentum yang tinggi. Jadi kita nak kurangkan kesan impuls dia, kita kena panjangkan masa pelanggaran. Kita nak bagi T bertambah. Okay, kalau kita nak daya dia kecil, T dia kena bertambah. Jadi macam mana nak tingkatkan T, kita kena guna tilam yang tebal untuk memanjangkan masa pelanggaran antara peserta acara lompat tinggi tadi tu dengan tanah. Jadi masa impuls semasa mendarat panjang. Masa sentuhan ke, masa pelanggaran ke, boleh ubah lah ni. Jadi daya impuls berkurang. Tak sakit lah orang tu. Kecuali lah kalau tilam yang tebal tadi tu awak letak pula lapik dengan tikat getah. Tikat getah dia keras, dia tak ikut bentuk. Jadi yang tu masa pelanggaran jadi pendek balik. Jadi kita kena guna pelapik bagi tilam tu kena elastik. Supaya dia boleh ikut bentuk orang yang jatuh tadi. Okay, penjaga gol memakai glove semasa menangkap bola. Glove ni kita tahu sifat dia tebal. Kain ke kulit ke kan. So dia boleh memanjangkan masa pelanggaran. Kalau orang kampung ni dia kata apa? Menyerat hentakkan lah. Menyerat hentakkan. Tapi kalau menyerat hentakkan tak ada dalam fizik sebab kita tak nampak dia punya kuantiti fizik yang kita boleh ukur tu. So apa yang kita boleh ukur adalah masa pelanggaran. Masa pelanggaran untuk menangkap bola ataupun masa sentuhan untuk menangkap bola tu dipanjangkan. Jadi daya impuls berkurang, tapak tangan yang tangkap bola tadi tu akan kurang rasa sakit. Okay, seterusnya adalah peserta lompat jauh membengkokkan kaki ketika mendarat. Tak ada lah orang yang lompat-lompat kaki dia duduk tegak macam tu juga lah. Boleh patah. Sebab semasa kita membengkokkan kaki, semasa nak mendarat tu kaki kita duduk jauh lagi dengan tanah ni. So ada lagi masa untuk panjangkan masa pelanggaran. Kita nak pastikan kurang kecederaan jadi awak kena bengkokkan kaki ketika mendarat. Memanglah rasa sakit ni terkena lutut dengan pasir kan. Tapi tak adalah sampai tahap patah lah. Awak pakailah pakaian sesuai, janganlah pakai seluar pendek macam dia pakai ni. Pakai kain yang tebal sikit dekat bahagian lutut tu supaya jatuh tak luka. Seterusnya adalah pemain softball. Pemain softball menangkap bola ikut arah gerakan bola. Bola main dari kanan ke kiri, so tangan dia jangan main ke depan lah. Tangan dia lepas tangkap bola pergi ke belakang balik. So apa yang berlaku adalah masa pelanggaran akan jadi lebih panjang.
Jadi kurang rasa sakit pada tapak tangan dia. Walaupun pakai glove tapi bola yang main tu laju, masih ada kesan lah. Zon remuk kereta. Zon remuk kereta adalah kawasan untuk memanjangkan masa pelanggaran. So pelanggaran menyebabkan kereta berhenti dan menyebabkan ada satu perubahan momentum berlaku. Di bahagian remuk yang kat depan tu dia boleh panjangkan masa pelanggaran. Ni masa yang pelanggaran yang dipanjangkan tu dapat bantu untuk orang yang duduk dalam kereta tu kurang kecederaan dia. Okay, daya impas dapat dikurangkan. Okay, yang kedua adalah beg udara dalam kereta. Menyerap impak pelanggaran ni cikgu tak terima lah masa exam. Kita sebut masa pelanggaran dipanjangkan, impas dikurangkan. Seterusnya adalah mengurangkan kesan inersia. Kita belajar inersia adalah sifat semula jadi objek dia nak kekal dalam keadaan asal. Jadi kesan inersia ni dia boleh dikurangkan. Maksudnya keadaan asal pemandu tadi tu kalau tengah laju dia nak bergerak laju. Jadi dia mungkin boleh tercampak keluar daripada kereta lah. Tapi kereta dia dah berhenti. Jadi beg udara dalam kereta akan terbuka sekiranya kereta kita berhenti secara tiba-tiba dan menjadi cushion untuk pemandu tadi tu lapik muka dia lah. Kalau tidak dia terus hentam steering ataupun dia terbang keluar ataupun dia akan hentam dashboard. Okay, item yang mudah pecah seperti telur kita ada pelapik je. Tapi janganlah buat kuat lah. Pelapik ni dia bantu untuk jaga kulit telur tu supaya tak mudah pecah. Kalau awak tekan kuat-kuat juga pecah lah. Lepas tu macam barang-barang yang kita post kan letak dalam bubble wrap kan. Apa tu pembalut yang macam buih-buih tu. Yang tu dia banyak udara dan dia elastik. Jadi kalau sekadar terbaling pelan-pelan tu dia apa-apa lah tak retak lah tak rosak barang kita. Sebab apa? Sebab masa pelanggaran tu dipanjangkan jadi daya impas dapat dikurangkan. Walau bagaimanapun tak semua situasi kita nak daya impas dipanjangkan. Masa dipanjangkan. Ada waktu yang kita nak daya impas kita tinggi. Ni dalam situasi ni adalah peserta karate yang boleh memecahkan kayu ataupun mematahkan kayu menggunakan sisi tangan dia. Kenapa dia tak guna tapak tangan? Dia guna sisi tangan sebab bahagian tepi tangan kita ni ada tulang yang kekah. So dia mesti laju, dia mesti potong dengan laju, tiba dengan laju dan masa pelanggaran tu kena pendek. Dia tak boleh pergi duduk kat kayu tu lama-lama, buat-buat macam nak hirih potong kayu tu tak boleh. Hentam sekali saja. Jadi tangan dia yang bergerak laju akan menghasilkan masa sentuhan yang sangat kecil. Jadi ini akan menghasilkan daya impas yang tinggi. Daya impas yang tinggi akan mematahkan kayu-kayu yang digunakan itu. Seterusnya adalah kepala penukul yang besar. Kepala penukul ni sendiri daya dia dah tinggi. Okay. Kemudian dia bergerak dengan laju. Paku keras. Kepala penukul pun keras, jadi masa sentuhan akan jadi sangat pendek. Kalau pergi buh jari kat tengah-tengah tu, almarhum lah jari tu. Jadi masa sentuhan yang pendek akan menghasilkan daya impas yang tinggi menyebabkan paku tadi boleh tenggelam di dalam kayu. Jadi kalau awak gunakan penukul tu, katakan awak guna penukul span, awak tu pukul lah paku tadi tu tak boleh masuk. Sebab span akan memanjangkan masa pelanggaran. Tak boleh lah. Jadi kita kena guna penukul yang keras, paku pun keras. Supaya masa pelanggaran yang pendek menghasilkan daya impas yang bertambah. Contoh lain adalah kasut bola. Kasut bola dan bola lah. Bola yang kita guna untuk tendang tu, kena bola yang cukup angin. Maksudnya bola tu kena keras lah. Kalau dia tak cukup angin, dia lembek. Masa sentuhan dia dengan tapak kaki akan jadi panjang. Kita nak daya impas yang tinggi terhasil, maka bola tadi kena diisi dengan cukup udara. Jadi udara yang cukup akan ada tekanan yang tinggi. Jadi sekali tendang, terus terpelanting lah.
Antan dan lesung pun macam tu juga. Anak batu kerah. Lesung batu pun kerah. Ya? Apa? Jadi kedua-duanya keras. Jadi bila di persentuhan masa pelanggaran akan jadi pendek. Jadi kalau kita letak makanan dalam tu, makanan-makanan tu pun akan mudahlah dilumatkan. Tapi janganlah letak anak batu tu jauh-jauh lah. Kalau kita letak di tempat tinggi, maka masa untuk dia bersentuhan tu jadi panjang. Dia kena letak anak batu dengan lesung tu kena rapat. Buat macam nak geser-geser tu kan. Yang tu akan lebih mudah untuk menghancurkan makanan kerana daya impas yang besar akan terhasil. Sekarang cikgu nak tengok jam kau tu. Sekarang 11.05. Setuju. Kita ada 1 jam je hari ni kan. Lepas ni subjek apa? Afiq. Agama. Lepas ni agama kau apa? Kimia cikgu. Kimia. Kimia 11.30. Cikgu Aida buat Google Meet juga. Ya kot. Tak apa. 11.30 tepat kita berhenti lah. Okey, apa duk buat lah ni sambil kita duk bincang ni? Buat tak? Buat cikgu. Buat. Okey, muhtadah hari menenang bola dengan kekuatan daya 1500 Newton. Okey. Kalau kita dapat soalan SPM macam ni, kita buat peluang dulu. Apakah kuantiti fizik yang dia bagi? Mula dia bagi kita daya, kita tulis F 1500. Kita tulis dia punya simbol siap-siap sebab sekali kita nak guna formula yang bersimbol kan. So masa tindakan antara kasut dan bola. Masa tindakan maksudnya T. Okay, biasakan terus tulis dengan simbol. Berapakah impas yang dikenakan kepada bola itu? So kalau impas maksudnya FT ya. Kalau daya impas F. Jika jisim bola ialah 0.5 kg, berapakah laju bola tersebut? Okay, tulislah apa yang kita ada lagi. M sama dengan 0.5 kg. Laju bola V. Menendang bola dengan kekuatan daya. Maksudnya bola tadi duduk diam lah, dia tendang kan. Maksudnya bola tu asal-asal dia tu kosong. Lepas tu nak tengok laju akhir tu berapa. Okay, soalan pertama. Jika jisim, berapakah impas yang dikenakan dulu? Kita cari impas dulu. So nak cari impas adalah FT lah. Sama dengan 1500 Newton darab dengan 0.01 saat. Okey, dapat apa? 1, 2, 15 NS. Okey, Newton saat. Kemudian nak cari V, laju bola tersebut. Kita tahu dia punya impas. Kita tahu juga impas ni adalah bersamaan dengan perubahan momentum MV tolak MU. Jadi jisim kita ada, U kita ada. Nah, awak nak cari V. So FT kita sama dengan M, V tolak U. FT tadi 15 sama dengan M, 0.5. V tak tahu, tolak dengan 0. 15 sama dengan 0.5 V. Tolak 0.5 V, habislah kan. So V sama dengan 15 bahagi dengan 0.5. Tekan glitter saat dapat apa? Dapat 30. 15 bagi 0.5 dapat 30. So unit dia 30 ms negatif 1. Okay, sekali lagi nah. Lepas awak buat keluar semua kuantiti fizik, tengok soalan dia minta apa. Kalau dia minta daya impas, formula daya impas saat ni. Kalau dia minta impas boleh jadi FT atau MV tolak MU. Dua-dua boleh. Kalau dia tanya impas yang ada F dengan T, gunalah formula F dengan T. Kalau dia tanya impas tapi kita hanya ada MV dengan MU, kita gunalah yang ni.
So dalam kes ni awak tak ada laju akhir, awak tak boleh guna formula belah kanan. Gunalah formula belah kiri. Guna formula yang dah tersedia. Kita cukup dia punya um, apa tu kuantiti fizik yang kita nak masukkan dalam formula tu. Gunalah yang tu. Pergi gigih cari MV tolak MU tak jumpa lah lagi. Okey. Soalan nombor 2, dalam satu perlawanan tenis, pemain memukul bola yang mempunyai jisim 0.2. Buat keluar dulu formula dia, buat keluar dulu kuantiti fizik dia lah. Jisim bola 0.2. Menuju ke arahnya dengan laju 20. Menuju ke arah dia. Maksudnya bola tu main bertentang arah lah, sebab kalau ikutkan dia baling bola ke depan. Bila bola main ke arah dia, maksudnya bola tu datang pada arah yang bertentangan. Main dekat dia. Jadi laju bola tadi tu boleh kita katakan negatif. Okay. Bola itu memantul dengan laju 40. Lepas dia tiba dia pantul balik jadi 40. Ini arah yang bola dia nak hantar tu 40, tak payah letak negatif lah. Masa yang diambil semasa pelanggaran antara bola dan raket adalah 0.01. Yang ni LRT masa pelanggaran. So bila awak berjaya keluarkan macam ni, maksudnya awak dah pandai menganalisa soalan. Okay, bila kita dah boleh analisa soalan, kita boleh keluarkan dia punya kuantiti fizik yang terlibat. Barulah kita tengok apakah kehendak soalan. Kehendak soalan, berapakah impas yang dialami oleh bola itu? Cikgu habaq dah tadi, impas boleh guna formula FT boleh. MV tolak MU pun boleh. So dalam ni apa yang kita ada? Kita ada F, kita tak ada F. Tapi kita ada jisim dan kita ada laju akhir serta laju awal. Jadi gunalah formula yang kedua. MV tolak MU. Jadi awak ada dua formula untuk impas. Tak payah duk takut. Kita pilih yang ni. Jadi impas kita ialah 0.2 ataupun kalau umpama nak ringkaskan pun boleh juga. Impas sama dengan M, V tolak U. Sama jugalah, jisim 0.2, darat dengan laju akhir dia 40, tolak negatif tau ni. Sebab dia main pada arah bertentangan ni, hati-hati kat sini. Ni tolak 0.2 darat ni. 0.2 darat 20 dapat 4. Okay, negatif 4. Negatif jumpa negatif jadi positif balik lah. Hati-hati. Sebab arah dia bertentangan tadi. So bila kita tekan kalkulator, kita tak tengok simbol, terus pergi tolak-tolak. Sebab kita dapat tolak, habislah jawapan salah. Okay, ni negatif. Pada arah bertentangan, jumpa jadi positif. So 8 tambah 4 dapat 12. Unit untuk impas. M, kilogram. Untuk V, ms negatif 1. Soalan kedua, berapakah daya yang dikenakan ke atas bola itu? Daya F sama MV tolak MU. Yang ni guna formula yang kita masukkan A tadi. F sama dengan MV tolak MU bahagi T. MV tolak MU tak usah duk fikir. Dah tu duk ada dah, tak sat, dapat dah kan. Tulislah 12. Pasal apa negatif pula dah ni? Tak ada, bukan negatif ni positif lah. So kita dapat dah kat atas tadi jawapan dia positif. Arah dia positif. Okay, jawapan dia positif ni. Okay, positif 12 iaitu perubahan momentum tadi tu bahagi dengan masa pelanggaran 0.01 saat. So kalau ikut tu 12 kg ms negatif 1 bahagi dengan 0.01 saat, jawapan akhir kita nanti kg ms negatif 2 ataupun unit dia ialah Newton. Okey kau setakat tu. Cikgu nak tengok Ustaz. Ada soalan nak tanya cikgu? Angkat tangan siapa faham? Siapa setakat tu tolong angkat tangan Ustaz. Alhamdulillah ada yang faham. Okey, terima kasih. Kasrina tak faham ke?
Suna sama dengan apa ni Afiq? Nak tanya soalan ke? Kalau tak faham, tanya siap-siap tau. Rugi kalau awak tak tanya. Sebab sekejap kita akan guna lagi ni. Nak main ke tajuk-tajuk akan datang. Kalau awak tertinggal ni, sakit tau. Nak study seorang-seorang pula nanti. Cikgu. Ya. Daya impuls ni kan memang kebanyakan guna yang F sama dengan MV tolak MU bahagi dengan T tu kan? Dia bukan kebanyakan. Dia memang formula daya impuls dah tu. Yang tu lah. Ya betul. Dia kan sebenarnya, awak nama apa? Safia. Safia awak guna tu cikgu ingatkan budak sial tadi. Apa tu, kalau kita cari daya impuls sebenarnya formula asas dia, formula asas daya impuls ni lah. Ni. F sama dengan MV tolak MU bagi T. Ini je formula daya impuls. Cuma impuls saja ada dua formula, FT ataupun MV tolak MU. Okey. Ada lagi tak soalan lain? Thank you Safia. Ada lagi soalan lain Safia? Tak ada dah. Tak ada dah. Okey. Kita pergi soalan nombor 3 lah. Okey, terima kasih semua atas respon. Okey, sama. Okey, nombor 3. Ali yang berjisim 60 kg melompat dari tingkat pertama sebuah rumah terbakar. Rumah terbakar dia terpaksa lompat. Lajunya sejurus sebelum mendarat. Maksudnya sebelum dia sampai dekat tanah tu, 6 ms -1. Apa lagi kuantiti fizik yang kita boleh dapat daripada soalan ni? Kita kena ingat lah, dia bermula dari tingkat 1. So kalau dia bermula dari tingkat 1, masa tu dia tak terjun lagi. Jadi laju awal dia adalah kosong. Laju akhir dia yang 6 tu. Tapi kalau dia terjun atas tanah, sekejap laju awal dia mula-mula dia tengah terjun tu 6. Bila dia berhenti kena tanah, kosong. Dia jadi cerita lain pula tu. Tu V dia sama dengan 6, U dia sama dengan kosong. Jadi tengok cerita yang mana satu. Soalan dia, kirakan impuls apabila kaki mencecah tanah. Cerita mencecah tanah maknanya awak kena ambil kes nombor 2. Iaitu laju awal dia adalah 6. Laju akhir dia kosong. Okey. Kalau kes yang ni masa kes dia mula daripada atas ni, daripada tingkat 1. Yang ni kes masa dia duduk kat sini 6, lepas tu bila dia kena kat tanah lagi kosong. So bila kita nak cari impuls apabila kaki mencecah tanah, awak boleh guna formula FT atau kita guna formula MV tolak MU. Tengok apa yang kita ada dah ni. Kita ada M. Okay, 60. Kita ada U 6. Kita ada V kosong. So awak boleh guna formula ni lah. Formula sebelah kanan ni. Ni 60 dalam kurungan 0 tolak 6. So kita akan dapat negatif 360. Kes kali ni bila dapat negatif, cikgu nak cerita sikit maksud dia lah. Bila dapat negatif maksudnya daya tadi dia bertindak terhadap kaki, dia tak bertindak dalam tanah. Maknanya tanah tu tak tenggelam lah, tanah tu tak berlubang. Tapi kaki dia akan dapat impak daripada nilai yang kita dapat tu. Kaki dia boleh patah, kaki dia boleh bengkak, kaki dia boleh cedera. B. Berapakah daya impuls yang bertindak ke atas kaki Ali jika dia membengkokkan kaki ketika mendarat dan mengambil masa 0.5 saat? Yang kita cari tadi tu ialah perubahan momentum. Lalu ni dia minta nak cari daya impuls. Daya impuls. So kita gunakan formula F sama dengan MV tolak MU bahagi T. MV tolak MU tadi kita dah dapat dah negatif 360. Awak bahagi dengan masa 0.5 saat. Cari katakan kalkulator. Kita dapat 700 20 kg ms negatif 2 lah ataupun Newton. Berapakah daya impuls yang bertindak ke atas kaki Ali jika dia membengkokkan kaki? Tadi dan berhenti dalam masa, dia tak bengkok kaki, dia buat kaki lurus ya. Maknanya masa dia punya
masa untuk dia hentam tanah tu pendek lah. Jadi kita masih guna formula yang sama, F sama dengan MV tolak MU bahagi T, tapi T tu kita ubah letak 0.05. Jadi nilai perubahan momentum sama negatif 360 bahagi dengan 0.05. So kita dapat negatif 7,200 Newton. So kalau kita perhati kat sini negatif 7,000, hak ni negatif 700. 10 kali ganda lah beza. Jadi apa yang berlaku, kaki dia boleh patah ni. 7,200 Newton tu seolah macam dia kena hempap dengan beras 720 kilo. Bayangkanlah 720 kilo kalau naik atas kaki kita takkan tak patah. Apakah kebaikan membengkokkan kaki semasa mendarat? Kita boleh panjangkan masa pelanggaran. Lalu kita boleh kurangkan daya impuls. Okey, jawapan cikgu dengan jawapan dia sama. Okey. Dapat menambahkan masa pelanggaran dan dapat mengurangkan daya impuls. Simbol yang cikgu bagi ni awak hanya boleh buat dalam nota je. Masa exam tak boleh tau. Tak ada markah. Sebab simbol naik atas turun bawah ni untuk daya ke atas, daya ke bawah lah. Tapi cikgu bagi simbol ni untuk nota kita menunjukkan yang masa bertambah. Kita nak kurangkan masa nak buat nota kan. So T bertambah cikgu kata. Tapi dalam exam jangan guna simbol macam ni. Habis, setakat tu saja. Okay, untuk hari ni tolong siapkan kita punya pelajaran kita. Kita punya modul 2.7. Pada pelajaran akan datang, cikgu akan bagi benda baru tapi tak tahu lagi bila awak boleh pergi ambil dekat pejabat. Nanti cikgu abang pergi ambil dekat guard sebab learning tak boleh pergi sekolah lagi lah. Semua orang jaga keselamatan dia sendiri. Okay, tingkatkan immune system awak. Minum air banyak, mandi banyak-banyak. Makan suplemen yang sepatutnya. Duduk rumah elok-elok lah. Kalau tak ada keperluan tak payah keluar. Okay, setakat itu saja. Ada soalan? Okay, bye-bye semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, cikgu. Bye-bye. Bye cikgu. Bye Amni.